Selamat datang ke Gementar Team YouTube channel. Jadi, pada hari ini ada soalan daripada Gementar Team Academy members yang bertanyakan satu soalan. Sebelum apa-apa, saya ada sediakan satu link di bawah untuk anda semua masuk ke Discord channel Gementar Team dan become one of Gementar Team's Academy members. Jadi anda boleh interact dan tanya apa-apa jenis perkara berkenaan dengan IT in general, programming dan juga architecture, Unity, Node.js dan juga pelbagai lagi. Jadi di hadapan kami ini, alright, di hadapan saya dan anda semua, soalan daripada Fasha. Fasha hendak membuat satu pop-up question apabila dia telah shoot satu enemy. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita ke Unity Game Editor. Dan ini adalah game editor kita. Jadi saya ada satu screen yang kosong dan kita akan mulakan untuk membuat satu scriptable object. First, apakah itu scriptable object? Kita boleh create satu script. Saya namakan sebagai question SO. SO bermaksud scriptable object, dan setiap script yang kita cipta daripada Unity, dia akan create satu script yang derive daripada mono behavior. So mono behavior ini adalah satu script inherits daripada script Unity lah, Unity class itself. Dan mono behavior dapat membuatkan kita ada start, update dan pelbagai method lagi yang boleh kita gunakan. Tapi sekarang kita nak gunakan scriptable object, so kita ubah sebagai scriptable object, delete semua ini. Dan scriptable object ini dia sebagai satu container ataupun satu file yang kita boleh create multiple file of it, dan kita boleh store satu jenis of storage lah, apa-apa string dan pelbagai lagi lah, semua jenis of storage kat dalam ni. Jadi kita perlu create dekat atas ni, create asset menu, sebab kita nak create satu file scriptable object. Nanti saya tunjukkan apakah itu scriptable object dan kenapa kita kena buat benda ini. So first, letakkan menu name sebagai Gementar Team /question, dan kita ada serialized field. So kat dalam ni mungkin kita boleh buat private list. So kita ada list of question ataupun question anak dia lah. So child question maybe. Dan kita boleh namakan dia sebagai child question lah, list. Okay. Dan kita create satu child question punya classes dekat atas. Public class child question. Dan mungkin dekat dalam ni kita boleh buat public string question, public string answer, okay, dan juga public string mungkin dummy answer. So kita nak ada mungkin 4 selection of, yes, boleh kita buat 4 selection. So dummy answer 2, 3. So 2, 3. So kita ada 3 jawapan yang kita boleh klik. So jawapan yang sebenar dan jawapan yang salah lah. Jadi kita ada kat sini. Dan kita namakan ataupun kita tagkan sistem kita, kelas kita kepada serializable. So kenapa kita kena tagkan sistem kita, kita punya kelas kepada system.serialize? Kerana kalau kita buat satu public object yang baru, okay, public class yang baru ataupun apa kelas sahaja, Unity tak akan serializekan kita punya kelas lah. Maknanya dia tak akan keluar dekat inspector. Okay, saya buktikan dulu. So ini sepatutnya keluar dekat inspector, tapi kalau saya reload dan create kita punya scriptable object, okay, tengok dulu. Okay, ada Gementar Team, ada question, dan saya namakan sebagai question 1.
Tapi kita tengok dekat inspector tak ada sebarang serialized object yang kita boleh input the value. Jadi kita kena namakan child question kita sebagai serializable. So saya dah buat tu, saya reload, dan sekarang sepatutnya dia akan keluar dekat question 1. Yap, dia keluar. Jadi sekarang ni saya nak tambah pelbagai elemen, mungkin 4 elemen, dan mungkin kita boleh be smart a little bit. So question, kita buat question 1. Jadi mungkin anda buat mathematic question, so letak berapakah 1 tambah 1, apakah formula untuk apa-apa bla bla bla. So answer, kita boleh buat answer 1, dan answer mungkin dummy 1, dummy 1A, dummy 1B. Jadi saya palingkan sikit dan pergi ke depan, dan saya duplicatekan elemen ini sebanyak 4 kali. So kita punya question akan ada 4 question lah. Jadi jom namakan dulu dia. Ni question 2, ini 2, ini 2, ini pun saya nak sebagai 2, ini saya nak 2, ini adalah 3, 3, 3 dan 3, 3. So secara obviousnya anda semua kena namakan question ini kepada question yang anda mahukan lah. Jadi jangan ini just untuk demo purposes, dan juga untuk kita nampak macam mana structure kita punya pop-up question sekejap lagi. So kita dah ada kita punya question 1, dan kita dah ada kita punya child question. Alright, maknanya kalau kita duplicate question 1 ini, mungkin namakan question 2, kita boleh ada different type of question. So saya delete array element. Okay, mungkin ini adalah question yang lain, kita gibberishkan dia. So kalau tengok question 1 dan question 2, nampak, so kita ada 2 question yang berbeza. Okay, so 2 question berbeza tapi satu structure yang sama lah. Jadi saya delete dulu. Lepas tu clearkan benda ini, dan kita boleh start to make our UI. First saya nak buat satu UI panel. So mana UI panel? So ni kita punya panel. So panel ni kita namakan sebagai question, ataupun namakan sebagai panel. Dan panel ini saya nak dia color warna hitam terus. Dan saya nak create, mungkin saya nak create parent. Ya, parent, dan saya namakan sebagai question. So first kali saya nak tunjukkan macam mana kita boleh buat benda ini pop up. Okay, sebelum kita buat apa-apa, bila kita create satu new canvas, kita boleh set dia punya scale mode. So kita buat scale with screen size 100. Okay, kita buat HD, dan ini akan bagi kita punya proportional untuk kita punya display ini akan lebih cantik lah. So that is that. Dan sekarang kita akan pergi ke question. So saya akan buat cara macam mana kita boleh open our panel up macam ini. Okay, pertama sekali kita buatkan question sebagai prefabs, dan kita create satu script yang baru bernama question. Dan question ini akan di drag ke dalam prefab question kita lah. So dragkan dia dan apply. So dia akan apply ke dalam question ini. Jadi kalau saya drag ni, dia akan ada jugalah. Okay, nampak? So that is that. Sekarang ni kita ada satu question scripts, dan saya nak buat dekat bawah ni ataupun dekat luar canvas satu button. So mungkin kita boleh buat satu button, UI button. So kita ada button kat sini, dan button ini mungkin boleh overlay ke belakang. Yes, ke belakang panel. Jadi button ini saya nak buat untuk kita triggerkan open dan close lah. Jadi mungkin open saja, close kita buat dekat dalam panel tersebut. Jadi kita buat open
button. Okay, open button. Dan ini kita buat open lah. Jadi kita boleh pergi balik dekat question kita, dan di dalam script question, alright, dia tak detect. Okay, dalam script question kita menggunakan mono behavior, dan dekat sini saya nak buat satu serialized field game object panel, dan satu public method void open panel, dan public void close panel. Jadi panel kita boleh setkan kepada true, dan kita setkan close panel kepada false. So, apakah set active ni? Set active ni sebenarnya bila kita pergi kepada panel, dia ada satu icon kat sini. So basically dia bagi tahulah aktif ataupun tidak. So kalau tak ada tanda tick, maknanya tak aktif. Kalau ada tanda tick, maknanya dia adalah aktif. Cantik. Jadi kita reload. Sambil reload, semua okey. Pergi ke question dan drag our panel. Pergi ke open button dan tengok button punya components, dan kita tengok ada satu event on click. So kita buat question dan pergi kepada open panel. Okay, so bila kita klik button ini, dia akan refer kepada question, dan question ini akan open panel kita lah. So panel ini sebab kita dragkan dia dekat dalam sini. Alright, jom cuba dahulu. Cantik. Jadi kita ada satu panel untuk open, dan sekarang adalah masa untuk kita create our logic lah. Okay. So untuk logic tersebut, first kali saya akan buat ianya lebih simple, jadi anda semua lebih faham. First kali kita kena refer balik kita punya scriptable object. Question SO, dan mungkin kita boleh setkan private in score, initial score ada kosong, dan buat atas ni boleh private juga. Dan kita buat serialized field lagi, private text mesh pro text score, dan bawah ni pun kita nak buat satu text lagi, banyak text, dan mungkin kita boleh buat text question pagination untuk kita letakkan text di soalan manakah kita sekarang ini, dan text question. So apakah soalan teks tersebut? Okay, soalan kita punya tersebut. Dan bawah ni saya akan letak all our button lah. So sudah field private button 1. So kita ada lebih kurang 4 button. So ini 2, 3 dan 4. Dan juga saya nak buatkan dia sebagai satu, ya, kita nak access button ini punya text. Jadi kita buat satu text mesh pro lagi private, sebab kita tak perlu access daripada luar, tak perlu nak serializekan dia. So text mesh pro UI, dan namakan sebagai text button 1, 2, 3 dan 4 lah. 2, 3 dan 4. Cantik. Jadi sekarang ini kita boleh refer daripada button kita ini. Kalau tengok dekat sini, kita punya button. Okay, button kita dekat sini, tapi kita punya text of the button adalah di dalam text. Okay, so kita kena refer text tersebut lah. So boleh refer macam ini. Jadi sekarang ni kita buat serialized field private list vector 3
ataupun vector 2 button list. Jadi ini adalah untuk kita setkan initial button itu punya location lah, dan kita boleh shufflekan position dia. Jadi nanti dekat soalan itu, setiap soalan akan berbeza kedudukan soalan jawapannya. Jawapan soalan itu akan berbeza lah. Tak apa, nanti saya tunjukkan. Lepas tu kita bukan private int current index. So ini akan menunjukkan kita punya current index, dan mungkin kita boleh buat private mungkin kita boleh buat start kat sini, dan kita akan initialize semua benda lah. So text button 1 kita boleh dapatkan di dalam komponen children. Jadi pergi ke button 1 dan get component in children. Sama juga ke dalam button-button lain. Text button 1, button 2, 3 dan 4. Sama juga dengan ini, button 1, 2, 3 dan 4. Jadi macam saya kata tadi, button di dalam anaknya, so ini adalah button dalam anaknya children, baru ada kita punya text mesh pro. Sebab tu kita ambil get component in children untuk dia punya text mesh pro lah. Baru kita boleh set the text from our scripts. Okay, jadi dalam masa yang sama juga kita kena buat satu button, mungkin button list. Ya, kita buat button list lah. Button list dot add. Okay, kita add button 1 dot transform dot position, dan kita add semua button punya position 2, 3 dan 4. So kita ada button 1, 2, 3 dan 4. Dan bawah sekali kita akan buat the trigger lah. Sebelum itu mari kita lihat dulu, kita make sense our code. Jadi button list add ni kita akan setkan pada start. Kita akan simpan dia punya lokasi, maknanya button lokasi itu, dan nanti kita boleh rombakkan list ini dan kita set ke dalam question seterusnya lah. Saya kita tunjukkan macam mana benda ini berfungsi. Okey, sekarang ini kita boleh create button 1 dot on click dot add listener, dan kita lakukan button correct answer. Jadi button 1 is always the correct one, dan button 2, 3 dan 4 itu kita 2, 3 dan 4. So button wrong answer. Okay. Fire lah, fire button wrong answer. Or do. Right. Okay. Semestinya kata kerja bukan method ini. Jadi kita create the method. So return method, dan untuk wrong answer juga. So kita dah generate. Jadi dekat sini delete perkara ini, kita akan mungkin akan create something. So bila button 2, 3 dan 4 as a wrong answer, alright, dia akan trigger ini, dan as a correct answer dia akan trigger do button correct answer. Jadi first kita akan pergi ke Unity terlebih dahulu. So buka balik panel kita, dan saya nak populate our pop-up dekat sini. So text mesh pro, dan ini our question, question, score dan page lah. So saya buat ni as berapa page. Okay, berapa page yang kita nak. Dan dekat sini our score lah.
So score dekat sini, namakan dia sebagai text score. Ini text pagination dan ini adalah question. Cantik. Jadi pagination mungkin saya nak letak di sebelah kiri dan score saya nak letak di sebelah kanan. Okey, dan kita boleh add juga button. So pergi create button UI, button, dan button ni mungkin kita boleh ke bawah sikit kan. Dan macam biasa button kita ada 4 sebab kita ada 4 jawapan dan satu sahaja jawapan yang betul. Alright, cantik. Satu sahaja jawapan yang betul. Dan this is our question dan this is our button. Jadi kita updatekan dia. Kalau ada nampak tambah ni, maknanya kita punya prefab ni tak ada perkara. So kalau saya buka prefab, nampak panel ni tak ada. So kalau saya drag new prefab, dia tak ada. Tapi kalau saya apply, baru ada dekat bawah ni. So itu adalah satu pengetahuan yang penting, tapi side pengetahuan lah. So kembali balik kepada kita punya business dekat sini. First saya akan reload dahulu dengan kod yang kita tulis tadi. Right. Jadi kita populatekan text score. So ini text score dan text question pagination, text question, button 1, button 2, button 3 dan button 4. So tengok button 1, saya nak button 1 dekat sini. Button 2 should be 2 lah sebenarnya yang ni. Okay, button 3 dan button 4 dekat sini. So kalau tengok balik, kita punya question script 1, 2, 3 dan 4. Okay, cantik. Jadi ini adalah dia dan kita nak gunakan question ini. So kita masukkan scriptable object question 1, kita boleh buat question 2, 3 dan 4. So mungkin dekat satu question ini kita duplicate banyak-banyak dan setiap ini kita just swap a new question sajalah kalau nak guna. Alright. Okay, cantik. So kita pergi kembali ke dalam kita punya scripts. Jadi first kali saya nak populate kita punya data dekat screen. So mungkin kita boleh buat set next answer. Okay. So set next answer, dekat dalam ni juga kita akan buat dia sebagai current index, increment 1. Okay, ataupun boleh buat current index plus plus. Tapi saya lebih suka buat macam ini sebab ya, itu saya punya kesukaan. Set question. So shuffle button. Dan kita boleh buat set score visual. So kita akan ambil visual dia. Jom kita buat the logic dekat sini. So implementkan dia. So first kali kita akan buat set question. So untuk set question kita akan buat set question, mungkin kita boleh buat text question tadi, text question dot text, dan text ini kita buat question dot child question list. Question SO kita, so kita punya question SO, saya buka sikit. Oh, kita tak ada tempat nak access child question ini, so kita kena buat props dan baru kita boleh access lah. So dia punya return type harus yang sama dan ini saya akan buat dia sebagai letter dan kita hanya boleh get the value. So get child question list dan sekarang baru kita boleh dapatkan question tersebut lah. So saya namakan ini question SO lah. So di bawah ini balik
kita boleh access dia sebagai satu child question list dan di current index. Di current index dan di question. So macam kita tengok kat classes tadi, kita nak ambil dia punya question sebab kita tengok text question dekat sini. So kalau saya copy balik semua ni dan saya buat text button 1 semua dekat sini juga. Okay, text button. So first kali kita buat answer, dummy answer, dummy answer 2, dummy answer 3. Dan mungkin dekat set question ni juga kita boleh buat dia punya and maknanya bila kita run set question, dia akan check index, adakah index dah cukup page question yang kita dah jawab. So dia akan cakap end question lah, something like that. So mungkin kita buat if current index is more equal to question so child question list dot count. Maknanya kalau current index kita yang kita increment ini sama atau lebih daripada count, jadi kita akan end question. Dan buat method ini, mungkin dekat end question ni kita boleh letak kita fikir nantilah end question ni. So kita fikir perkara yang lebih penting, iaitu perkara shuffle button. So shuffle button ni adalah untuk bila kita dah next answer, kedudukan button itu akan berubah. So apa yang kita boleh buat adalah button list dot order by, dan kat sini kita buat x random value random value dot to list. Dan ini kita boleh gunakan Unity Engine Random. So ini adalah link, ataupun kita boleh type sebagai link. So bila kita menggunakan list, kita boleh gunakan link untuk order, find dan pelbagai lagi lah. So itu perkara yang anda boleh belajar. Contoh, kita boleh find. So find, dan kita boleh check lah apa yang kita nak find. Find dot something, right? So itu adalah link di dalam C#. Okay, so apa yang saya nak buat adalah bila kita dah rojakkan dia punya posisi yang kita ada ke atas tadi tu, saya nak kita setkan position button itu kepada position yang dah dirojakkan. So kita buat button 1. So button 1 dot transform dot position akan menjadi button list 0, dan sama kepada button 1, 2, 3 dan 4. Okay, 2, 3 dan 4 ini akan increment lah. 1, 2, 3. Okay, cantik. So kita dah ada shuffle button dan kita boleh buat visual lah. So kita boleh set dia visual. So first kali saya akan gunakan text score dot text. So equal to nak letak something dekat sini. So equal to score, dan kita boleh buat text question pagination. So our pagination will be current index, current index, dan kita jadikan dia sebagai, kenapa dia ini current index, oh ya, dia text kat sini. Okay, current index, dan kat sini pula kita boleh setkan,
kita punya list count. So question so dot child question dot count. Alright, cantik. So kita dah buat kita punya set score visual juga dekat sini. Jadi apa lagi yang kita boleh buat adalah kita boleh populate our do wrong answer dan do button correct answer. Okay, so mari kita lihatkan bagaimana hendak kita implement perkara ini. So mungkin dekat dalam button correct answer kita boleh add the score, macam score dekat atas ni. Okay, dan dekat dalam button wrong answer kita tak akan add apa-apa score lah. Yes, so kita buat set next answer, dan sini kita buat tambah score increment 1, dan kita buat set next answer. So kalau tengok balik dekat atas, okay, kita akan increment index dan buat segala logik dekat sini. Dan juga kalau answer correct dia akan plus 1. Okay, cantik. Dan end question ni mungkin kita boleh fikirkan selepas kita dah cuba kita punya script. Okay, saya akan reload. Double check kita punya scripts. Okay, ada satu yang missing. Alright, semua dah okay. Dan sekarang kita boleh tekan play. Yes, so kita ada answer dummy. So kalau tekan answer ni sepatutnya score akan naik. Tekan dummy, score takkan naik, tapi page akan naik di question 2, question 3 dan question 4. Okay, so kita dapat out of range punya ni lah. So macam mana nak fix, kita boleh pergi balik script tadi. So kita boleh set lah, kalau dah end, jadi kita akan buat end question. So kita put else kat sini. Okay, kalau lebih dia akan fire up this, dan kalau tak dia akan buat ini. Dan sekarang kita akan buat end question. So end question ni saya nak disablekan semua button. So kita ambil semua button satu, game object, dan set active false. So kita tahu set active ni kita nak set active dekat game object tersebut macam saya tunjuk tadi. So semua ini false. So kalau saya set active false, dia akan macam ni lah, button ni akan tak ada. Right, cantik. So untuk button 2, 3 dan 4, so last kali saya akan buat, mungkin saya akan gunakan if current index is score. So kalau current index is score, maknanya index dia adalah bersamaan dengan score. Kalau index kita adalah 4 dan score juga adalah 4, dia akan on win, else dia takkan win. So kita boleh gunakan current index ataupun boleh menggunakan count. Mungkin kita boleh try count dahulu. Dan sekarang kita baru boleh buat on win dan else on losing. Maknanya kalau dia punya score tidak equal dengan count, dia akan lose, else dia akan win. Jadi dekat sini saya just nak letakkan text question itu, text equal to winner, dan ini adalah winner dan ini adalah you lose. Cantik. Jadi mari kita try untuk make sense our code. Okay, so bila start kita akan ambil semua komponen
dan add listener. So bila tekan button, dia akan fire up the method. Cantik. So set next answer macam kita buat tadi. Dekat dalam ni kita akan buat current index dia menjadi kosong permulaan sebab kita nak access list kosong, list di index kosong, question SO. Dan set question untuk setkan semua question dekat dalam kita punya komponen lah. Okay, dekat text tu. So kita nak shufflekan kita punya button, kedudukan button kita, so dia tak sama. Dan kita ada set score visual, jadi nak set score lah. So kita set score apa, boleh. So kita setkan text score dan juga text question presentation text. Cantik. Jom kita try untuk run. Mungkin kita boleh jawab semua soalan dengan jawapan yang betul. Answer, answer, answer dan answer. Winner 4/4. Skor adalah 4. Dan kita cuba untuk buat pula dia tak jadi. So dummy mungkin budak ni pandai sikit. Satu je betul, dummy. So score 1, dia tak sama dengan 4. So you are losing. Jadi itulah caranya. Bila dia lose, kita boleh add something yang lebih advance lah, apa yang akan jadi selepasnya. Dan kita boleh add juga untuk close this panel. Contoh, on losing, dia akan close. Contoh kat sini kita boleh buat this.getObject.close. Okay, set active false. Okay, jadi dia akan close the panel itself lah. So ini adalah ini. Jadi apa yang kita boleh buat lagi adalah kita boleh tengok sekali lagi kita punya question. Alright, first saya nak question ini ditutup dan saya buka dan saya boleh answer the question dengan betul. Yap, menjadi. Dan sekarang itu adalah caranya. Dan kita boleh trigger bila shoot the enemy, kita boleh trigger our opening panel dan jawab soalan-soalan yang enemy itu nak kita jawab. Mungkin sebelum dia mati, dia ada satu hayat ataupun satu permintaan terakhir, iaitu untuk menjawabkan dia punya soalan lah. Itu adalah your gameplay. Alright, so contoh bila awak dah buat, atau anda semua dah buat question, anda semua dah buat banyak lagi question, just duplicate question 1 dan replace sahaja scriptable object kita, dan kita boleh buat pelbagai soalan dengan mudah lah. So ini lebih kurang macam dynamic sikit lah, okay, untuk kita buat soalan. Okay, itu sahaja. Terima kasih kerana melihat video ini. Jika ada soalan boleh layari link di bawah Gementar Team Academy channel. Gementar Team channel, masuk Gementar Team Academy members, dan anda semua boleh untuk bertanyakan sebarang soalan berkenaan Unity, Unreal dan pelbagai lagi lah. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Goodbye.